feel your love. I just wanna feel your love. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung silibus kita which is chapter 5. Now kita nak masuk topik yang baru berkenaan dengan cash management. So cash ni kita tahulah, cash ni diperlukan wang tunai. Wang tunai ni tak semestinya yang ada kat tangan. Wang tunai ni boleh jadi wang tunai kat tangan, boleh jadi wang tunai dekat bank. So cash ni boleh dikatakan available money lah. That we can use. So duit ni penting, duit cash ni penting sebab apa? Sebab kita kena rolling every year. Sebab rolling tu kenapa? Rolling tu sebab kita nak beli inventory kan, supaya kita ada raw material untuk kita produce kita punya produk dan sebagainya lah. So kadang-kadang ada certain times tu kita perlukan cash. So pengurusan cash ni amat penting. Okay, so cash management provide margin of safety. Maknanya kena ada safety lah, kena ada cash untuk berjaga-jaga. Okay, so cash ni dia ada trade off juga, yang mana kalau kita ada sikit cash bagus, sebabnya menyebabkan kita boleh gunakan cash tu untuk benda lain lah kan, untuk beli aset ke apa ke. Tapi dia kalau ada sikit cash ni maknanya risiko dia besar. So low risk low return lah. Okay, so macam tu. Kalau kita pilih untuk pegang cash yang banyak, maknanya keuntungan kita sedikit lah. Macam tu lebih kurang. So depends on company lah, and then depends on type of industry the companies involved lah. Okay, so objektif kita untuk topik ni untuk minimize the cash level of minimize the level of cash lah. Maknanya kita nak tentukan berapa minimal kita kena ada cash untuk satu-satu masa, and then maintain adequacy level of liquidity. Liquidity ni langkah berjaga-jaga lah untuk mencairkan supaya kita dapat maintain kita punya pembayaran obligation kita untuk pembayaran yang lain-lain lah. Okay, reason for holding cash. This is the main idea lah kenapa kita kena ada cash. So yang first kali untuk transaction, untuk support day to day operation. Kita kena bayar bil elektrik, kita kena bayar bil air, kita kena bayar sewa, kita kena bayar, so macam-macam lagi cash diperlukan. And then obviously kita kena ada cash untuk beli material ataupun raw material lah untuk produce kita punya produk. Okay, seterusnya yang kedua, sebab kenapa kita kena ada cash, yang kedua kita untuk langkah berjaga-jagalah, precautionary, emergency purpose. For example, tiba-tiba kotak elektrik tu meletup ke apa ke, so kita kena ganti yang baru, so kita kena ada cash lah standby untuk emergency purpose. And then yang ketiga ni depends on industry lah. Dia panggil sebagai untuk speculative punya purpose. Kadang-kadang company ni walaupun dia produce produk yang tak ada kena-mengena dengan pergerakan harga komoditi semasa, kadang-kadang dia boleh ambil peluang untuk buat keuntungan. For example macam ni untuk harga minyak kan, untuk harga minyak kadang-kadang company ni dia beli minyak ni in advance. Dia beli awal minyak dia. So kadang-kadang dia boleh beli awal tu dengan harga yang murah, and then tiba-tiba current punya harga minyak naik. So dia boleh jual minyak tu, walaupun minyak tu digunakan untuk purpose yang lain lah kan, untuk dia produce produk dia ke apa ke. Tapi disebabkan harga minyak tu naik daripada yang sebelum dengan sekarang, so dia boleh jual minyak tu dengan harga yang lebih mahal, so dia dapat buat profit kan. Tak semestinya minyak lah, macam-macam lagi lah yang company tu terlibat dengan komoditi. For example kelapa sawit ke apa ke, yang harga dia agak volatile kan buat masa sekarang. Okay, so steps of efficient management of cash, kita ada beberapa calculation kat sini. Kita ada 4. Determine operating cycle, OC, cash cycle, cash turnover dengan minimum operating cash. Right, kita akan go one by one. Okay, OC dulu, operating cycle. Operating cycle ni dia punya ni dalam jawapan dia dalam bentuk hari sebab calculation dia dalam bentuk hari. The lag time between the purchase of raw material and cash receipt from sale or receive. Okay, so maknanya untuk operating cycle ni dia punya start kita beli raw material, tempoh kita start beli raw material, and then kita dapat hasil dia daripada penjualan kita punya produk.
So untuk operating cycle, average age of inventory, umur inventory tu kan, kita pegang dia umur inventory tu selama mana, sebab kita beli inventory tu kita keluar duit dah kan. Okay, tambah dengan average collection period, sampailah kita collect duit hasil daripada jualan produk kita. So itu tempoh dia operating cycle. Okay. Tapi kadang-kadang untuk operating cycle ni dia bermula daripada pembelian raw material sehingga kita kutip hutang kan. Okey, tapi untuk pergerakan cash sebenarnya bukan dalam tempoh tu, dia akan bergerak mungkin lebih singkat, sebabnya kadang-kadang kita ambil raw material tu kita tak bayar lagi, kita bayar lambat kan. So yang actually pergerakan duitnya kita panggil sebagai cash cycle the lag time between cash payment kita start bayar and then kita start kutip. So rumus dia macam ni kejap saya alih benda ni. Okay, average age of inventory sama macam soalan tadi kan, tambah dengan average collection period sama macam OC juga, cuma kita tambah satu lagi, tolak average payment period, tempoh masa untuk kita bayar kan, tempoh masa untuk kita bayar kita punya raw material. Okay, seterusnya cash turnover, kena alih lagi atas lagi. Okay, cash turnover adalah berapa kali kita ulang cash cycle kita dalam masa setahun. Maknanya kita beli raw material, kita dapat hasil produk, kita jual, kita kutip hutang. Lepas tu kita cycle sekali lagi ulang sekali lagi. So dalam setahun tu berapa kali cash cycle tu berlaku? Berapa kali cash cycle tu berlaku dalam masa setahun? So rumus dia cash turnover cash turnover, which is CTO. Senang je, 360 bahagi dengan CC, jawapan yang kita dapat daripada previous punya function tadi. And then seterusnya minimum operating cash, MOC minimum operating cash, which is annual cash outlay, yang ni diberi dalam soalan, bahagi dengan cash turnover yang kita kira CTO tadilah. Okay, yang ni the amount of cash that needed to be held, avoid any shortage of making payment. So kita kena ada berapa cash untuk every dalam satu masa tu kan. So itu adalah minimum operating cash kita kena ada. Okay, now kita tengok soalan lah, senang kan. Soalan dia agak senang. ABC Sdn Bhd has an average age of inventory of 70 days. Maknanya dia beli raw material, and then daripada raw material tu nak produce into product, dia mengambil masa selama 70 hari kan. 70 hari nak ambil, nak convert daripada raw material jadi kita punya produk. For example, kita kilang selipar Jepun lah, senang kan. So kita beli raw material which is getah, and then daripada getah tu nak convert into selipar Jepun tu mengambil masa selama mana? Kat sini dia cakap average age inventory selama 70 hari. Maknanya 70 hari tempoh masa untuk menghasilkan selipar Jepun. Okay? And average collection period of 40 days. Maknanya yang ni dah hasil lah kita punya selipar Jepun, kita nak jual kan. Kita contohnya adalah company yang ambil selipar Jepun kita kan, for example Giant ke Tesco ke ambil selipar Jepun kita. Tapi dia ambil dulu tak bayar lagi. Dia ambil masa selama 40 hari untuk bayar. Dia ambil 40 hari kemudian barulah dia bayar selipar Jepun kita. Kan? Itu average collection period. Okay, and then an average payment period. Average payment period ni maksud dia kita ambil raw material getah tadi. Kita ambil raw material tadi, kita mengambil masa 30 hari untuk bayar balik kepada supplier getah kita. Maknanya dari sudut kita ambil masa 30 hari untuk bayar hutang, tapi dari customer kita dia ambil masa 40 hari untuk bayar hutang dia lah. Tu. Okay, the company annual cash outlay is 300,000. So maknanya every year peruntukan untuk cash sebanyak 300,000 kan, 300,000. Okay, ni example soalan Okay, solution dia OC dulu, operating cycle dia average age of inventory plus dengan average collection period which is 70 days untuk convert selipar Jepun tadi, untuk siapkan selipar Jepun, and then 40 hari pula untuk collect kita punya hutang. So OC kita adalah sebanyak 110 110 hari. Tapi this is not actually our cash cycle lah. Okay, so cash cycle rumus dia sama, cuma kena tolak average payment period kita tadi 30 hari kan. So actually duit kita pusing selama 80 hari sahaja. 70 tambah 40 tolak 30. 80 hari sahaja duit kita pusing, cash kita pusing Okay, so dalam maknanya start daripada kita keluar duit sampailah kita collect duit balik daripada kita punya customer mengambil masa selama 80 hari. 80 hari
And then dalam masa setahun berapa kali benda ni berlaku? Okey, senang je. 360 bahagi 80 hari jadi. Maknanya dalam masa setahun benda ni akan berlaku sebanyak 4.5 kali. 4 kali lebih lah. Cukup 80 hari, start balik, keluar duit balik kan. Habis 80 hari, start keluar duit balik. Okay, so benda ni dalam masa setahun berlaku 4.5 kali. And then minimum operating cash, annual cash outlay which is given in question tadi 300,000 divided by 4.5, maknanya at one point of time we have 66,666.67, which is the ABC needs, maknanya dalam satu masa tu dia kena ada duit sebanyak 66,000 lah. Tak kisahlah dekat mana, Januari ke Februari ke, dalam satu masa kena ada duit sebanyak 66,666.67 sen to support its short term obligation. Okay, so this chapter is quite easy, so you need to know lah which is AAI, which is ACP, which is APP, so you need identify first lah. That's why penekanan terhadap term tu penting. Masa untuk convert into produk, masa untuk supplier bayar untuk dia punya pembelian, and then pembelian kita sendiri pun mengambil tempoh selama mana kan, supaya kita dapat tahu cash cycle kita, duit kita berpusing dalam masa setahun tu berapa kali CTO, cash turnover. Alright, so that's all for this chapter. Very easy. Hopefully you all understand, and then if there any question you can ask me through WhatsApp lah. Okay, so wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.